Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat yang begitu agung, begitu mulia itu, kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpeluang untuk memiliki kehidupan yang bukan setakat selamat di dunia ini sahaja, bukan setakat terjamin di dunia yang sementara ini sahaja, bahkan selepas sahaja kehidupan dunia ini, bermula dengan alam barzakh, mendapat jaminan keselamatan, mendapat jaminan pemeliharaan daripada segala kesusahan dan kepayahan, sehinggalah ke alam akhirat, sehinggalah menuju ke kampung halaman yang abadi, menuju ke kampung halaman yang hakiki, yang sebenar-benarnya kampung asal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada muslimin muslimat ahli jemaah surau Al-Hidayah Taman Desa Raya, dan juga kepada semua muslimin muslimat yang menonton video rakaman kali ini. InsyaAllah pada rakaman kali ini, sebagaimana yang sedia maklum, bahawasanya pengajian di surau ataupun di masjid-masjid masih lagi ditangguhkan secara rasmi ataupun secara berhadapan dengan jemaah, secara tazkirah, secara halaqah, di mana kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap akan dapat kembali kepada keadaan seperti biasa, di mana majlis-majlis zikrullah, majlis tazkirah, majlis ceramah ini merupakan taman-taman syurga, yang merupakan majlis yang dinaungi dengan rahmat, majlis berkumpulnya, datangnya para malaikat, majlis keampunan. Namun begitu, mudah-mudahan dengan kita melapangkan masa untuk melihat, mendengar dan juga memberikan perhatian pada ceramah-ceramah di alam maya ini, mudah-mudahan kita dapat juga tempias serpihan ataupun pastilah mendapat manfaat dan keberkatan daripada kuliah yang dijalankan di mana-mana, ataupun daripada mana-mana ustaz-ustaz yang membuat rakaman ataupun live, insya-Allah. Kita masuk pada asas yang ketiga daripada kitab 10 asas akidah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, daripada kitab asal beliau, iaitu 40 asas akidah, di mana akidah ini merupakan satu ilmu, suatu perkara yang wajib
dipelajari oleh setiap orang Islam yang mukallaf, yang dipertanggungjawabkan dengan tuntutan perintah agama, larangan agama, maka setiap orang perlu wajib mempelajarinya sekadar fardu ain, sekadar yang melepaskan dirinya untuk memahami dan juga mengamalkan akidah yang sebenar, di mana akidah ni bermaksud simpulan, iaitu simpulan iman ataupun karung iman itu diikat dan disimpun dengan rapi supaya tidak terkeluar ataupun tidak masuk lagi perkara-perkara yang merosakkan, perkara-perkara yang mencacatkan, yang mencederakan akidah iman seseorang Islam terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara-perkara yang patut kita beriman dengannya dengan cara yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang kita pelajari daripada alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini merupakan asas-asas akidah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Asas ketiga iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Berkuasa, Al-Qudrah. Qudrah ataupun apabila disebut dengan nama, ya, jika salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha indah, yang maha cantik, iaitu Al-Qadir. Apabila nak dinisbahkan, dinamakan seseorang, maka dinamakan dengan nama Abdul Qadir, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha berkuasa. Manakala apabila dinisbahkan kepada selain Allah SWT dengan kuasa, dengan ada kekuatan, ada power, maka pastilah kuasa ataupun kekuatan yang ada pada selain Allah SWT, yang ada pada makhluk itu adalah kuasa yang bersifat majazi ataupun kuasa yang bersifat sementara, yang bersifat dijadikan, bukan kuasa yang sebenarnya, tetapi hanyalah pinjaman ataupun yang dikurniakan oleh Allah SWT, yang dijadikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Apabila kita melihat kepada ciptaan-ciptaan Allah SWT, kita lihat pada makhluk-makhluk yang hidup yang dijadikan oleh Allah SWT, dengan kita melihat keadaan, kekuatan, kelemahan, kehidupan makhluk-makhluk ini, maka dengannya kita dapat mencerminkan, kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat tadabbur, memikirkan, meneliti tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah pada penciptaan siang dan malam. Lihatlah pada pertukaran siang ke malam, malam ke siang, pada fenomena ataupun kejadian alam ciptaan Allah SWT yang berlaku ini pun terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT maha hidup, Hayy, maha berkuasa, Qadir, maha perkasa, Jabbar, dan maha penakluk, Qahir, penguasa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya, yang menguasai sepenuhnya, yang menguasai tanpa batas, yang menguasai tanpa halangan. Jika makhluk ini ada juga yang diberikan sedikit kuasa, secebis daripada kuasa pemerintahan terhadap orang bawahan, Allah SWT Maha Qahir. Allah SWT menakluk semua hamba-hambanya. Semua yang diciptakan oleh Allah SWT tunduk di bawah kekuasaan Allah SWT secara mutlak, tanpa kecuali, tanpa batas. Adapun di kalangan makhluk, walau sehebat mana pun kuasanya, walau sebesar mana pun kuasanya, apatah lagi di kalangan manusia, sesama manusia, di kalangan kerajaan-kerajaan yang zalim, kerajaan kufar, musyrikin, yang menzalimi, yang menindas, yang merampas
Walaupun nampak mereka mempunyai kuasa-kuasa yang tak dapat ditandingi oleh orang-orang lain, oleh manusia lain, tetapi di sisi Allah SWT tidak ada sedikit pun bahaya yang dapat dikeluarkan. Tidak ada sedikit pun mudarat yang akan boleh diberikan melainkan dengan izin Allah SWT. Jika Allah SWT tidak izinkan, tidak akan berlaku walaupun sedikit bahaya daripada mereka itu. Tidak ada padanya segala kekurangan, qasr dan kelemahan, ajuz, dan dia tidak pernah mengantuk, sinah, dan tidak tidur, naum, serta tidak akan terkena padanya sebarang kebinasaan, fana, dan juga kematian. Ini adalah satu asas yang disebutkan, dibawakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang asas Allah SWT Maha Berkuasa Al-Qudrah. Di samping itu disebutkan juga sifat-sifat yang lain yang semuanya berkaitan, yang semuanya ialah sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dialah pemilik kerajaan alam nyata dan alam ghaib, pemilik segala kemuliaan al-izzah dan keperkasaan al-jabarut. Baginya segala kekuasaan al-qudrah, pemerintahan sultan, penguasaan qahar, penciptaan khalq dan arahan, yakni perintah. Semua langit dilipat dan digulung dengan kekuasaannya, manakala seluruh makhluk sentiasa berada di bawah penguasaannya. Di dalam ayatul kursi, ayat yang sangat mulia, ayat yang mempunyai kelebihan. Di antaranya ialah barang siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali selepas solat, maka tidak ada yang menghalang pembaca, tidak ada yang menghalangnya daripada memasuki syurga melainkan maut. Maka ketika kita berwirid selepas sembahyang, kita pastikan kita baca ayatul kursi, kita hafaz dan baca ayatul kursi dengan istiqamah, dengan berterusan setiap kali selepas sembahyang, menjadi wirid kita. Apakah isi kandungan di dalam ayatul kursi, satu ayat yang agung itu, yang mempunyai banyak kelebihan? Di antaranya dibacakan sebelum tidur 3 kali, sebagaimana yang diajarkan oleh iblis kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padanya disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha berkuasa itu, tidak sama sekali pernah mengantuk, apatah lagi tidur. Maknanya mengantuk pun ataupun rasa tidak ada sedikit pun waktu, tidak ada sedetik waktu yang alam semesta ini, makhluk ini terlepas daripada pemerhatian Allah SWT. Tidak ada sedikit keletihan, tidak ada sedikit kelonggaran pada pemerhatian kudrah Allah, pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat, yang malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yang diciptakan daripada cahaya, makhluk yang tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah berdosa dan sentiasa mentaati perintah Allah. Namun begitu, malaikat ini juga sebenarnya ialah makhluk yang sentiasa berada di bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berada di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka ini diberikan tugas-tugas yang besar, seperti malaikat yang menanggung arash, menanggung satu ciptaan Allah SWT yang begitu besar, menanggung dalam tempoh waktu yang sangat lama ciptaan yang sangat besar, iaitu satu tempat, arash ini satu tempat yang paling besar, yang paling agung, yang paling gah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana malaikat menanggungnya. Maka pastilah malaikat itu mempunyai kekuatan.
malaikat yang makhluk, begitu juga arash yang juga makhluk, lalu ditanggung. Makhluk menanggung makhluk, pastilah malaikat itu dikurniakan oleh Allah SWT kekuatan jasad yang begitu hebat, yang begitu besar. Dan juga ada malaikat-malaikat yang mana mereka ini membawa turun hujan, ataupun malaikat yang menjaga gunung ganang, malaikat yang ada sahaja di mana majlis-majlis ilmu diadakan, maka malaikat akan berbondong-bondong pergi. Dan malaikat ini ada juga yang sedang bertawaf, yang sedang beribadah di Baitul Ma'mur yang setentang dengan Kaabah. Mereka itu sentiasa bertawaf, saling silih berganti, dan sentiasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehebatan, jumlah yang ramai malaikat ini menunjukkan, memberikan kepada kita tanda bahawa kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kudrah Allah Subhanahu Wa Taala sangat agung, dan ianya zahir ataupun dapat kita fikirkan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar, yang hebat ini. Kita lihat sahajalah dunia yang kita sedang duduki ini, bagaimanakah ianya berlaku, ianya berjalan, sungai-sungai yang mengalir, lautan yang terbentang luas, ikan-ikan dalam lautan, manusia yang berbilion-bilion hidup di atas muka bumi ini, tidak ada satu pun yang terlepas daripada pemerhatian Allah SWT. Rezekinya, permintaan doanya, hidupnya, matinya. Para malaikat itu merupakan pekerja ataupun suruhan Allah SWT, yang mana mereka taat, tidak pernah ingkar, dan pastilah mereka juga tidak dapat buat apa-apa. Mereka juga tidak mampu untuk memberikan melakukan apa saja tugasan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang disebutkan ini, contoh seperti sifat kudrah. Kudrah ini walaupun kita terjemahkan dengan kuasa, berkuasa, namun begitu tidak dapat dengan bahasa Al-Quran juga, dengan bahasa Arab juga yang lebih tepat. Contoh seperti kalimah hay, hidup, ataupun kalimah qahir, yang mana ada juga seperti sifat Allah SWT Azizul Jabbar, Al-Jabbar. Walaupun diterjemahkan dalam bahasa kita dengan makna keperkasaan, Azizul Jabbar, ataupun ada juga yang menterjemahkan Jabbar itu dengan makna yang mungkin kalau untuk manusia ya betul, sesuai, ataupun kadang-kadang di kalangan manusia pun tak berapa tepat. Jadi apatah lagi untuk zat Allah SWT yang maha agung, maha mulia, lebih lagi tak tepat. Contoh seperti mungkin makna Jabbar itu diterjemahkan dengan makna bahasa negeri, seperti gedebe, bahasa Kelantan lah, ataupun bahasa utara ada yang disebut mungkin orang utara biasalah, perengui. Tetapi sama juga perkasa, yang maha perkasa juga tidak melambangkan, tidak menunjukkan, tidak sampai makna yang sebenar sebagaimana yang disebut dengan Al-Jabbar, Qahhar, yang Allah SWT sendiri menamakan dirinya. Maka oleh kerana itu, kita sebagai hamba Allah SWT, kita sebagai umat Islam, kita perlu sentiasa mengambil berat. Kita belajar, dan kita perlu ada muzakarah, kita perlu ada ulang kaji terhadap asas-asas akidah kita. Kita perlu ada latihan pada iman kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum. Qila kaifa nujaddidu imanana?
qal akthiru min qawli la ilaha illallah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui segarkan ataupun barukan balik iman kamu yang memang sedia ada, tapi tajdidkan kembali. Maka apabila ditanya bagaimana nak perbarui iman kami, Rasulullah baginda Nabi SAW menjawab, perbanyakkan qaul, perbanyakkan mengucapkan ataupun menyebutkan tentang la ilaha illallah, di mana makna la ilaha illallah adanya nafi dan adanya itsbat, menafikan tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak disembah, yang layak diminta, yang layak diagungkan, yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengithbatkan Allah Subhanahu Wa Taala dialah segala-galanya. Oleh kerana itu kita perlu ada latihan. Kita perlu ada muzakarah pada percakapan kita ini untuk membetulkan makna la ilaha illallah yang kita ucapkan, yang kita imani. Bukan setakat di bibir. Pastilah di bibir itu pasti bermanfaat. Namun bagaimana kita nak segarkan kembali, nak masukkan ke dalam hati kita. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, itu adalah salah satu daripadanya, sama ada secara sir, perlahan ataupun secara kuat. Sebab itu di kalangan alim ulama tasawuf ataupun di kalangan ahli zikir, apabila mereka mengucapkan, mereka membaca tahlil la ilaha illallah, mereka akan baca dengan kuat dan mereka akan gerakkan kepala supaya mereka dapat melakukan satu isyarat, mereka buat satu usaha untuk masukkan illallah, itsbatkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sebenar-benarnya, yang layak disembah, yang berkuasa. Makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kuasa, tidak mampu buat apa-apa, tidak boleh buat satu perkara pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita perlu ada latihan itu. Contohnya kita lihat, kita perhatikan dakwah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayah dan juga kaumnya, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnama fa nazallu laha 'akifin. Kami ni, kata kaum Nabi Ibrahim, kami ni sembah berhala dan kami ni tunduk kepada berhala. Maka tanya Nabi Ibrahim AS, qala hal yasma'unakum ittada'un, berhala-berhala ni, adakah mereka ni dengar permintaan kamu, apa yang kamu minta ketika kamu, adakah dia dengar kamu ketika kamu minta? Qala hal yasma'unakum ittada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun, bolehkah ataupun boleh ke berhala ni memberi manfaat kepada kamu ataupun memberi mudarat kepada kamu? Maka kaumnya menjawab, itulah yang kami lihat nenek moyang kami lakukan. Jadi sebagaimana yang kami tengok nenek moyang kami sembah berhala, maka kami pun buat macam tu, ikut nenek moyang yang menyembah berhala. Tapi kita, nenek moyang kita di Nusantara ini, di tanah Melayu ini, ialah alim ulama. Jadi kita ikut amalan orang lama tu, bukan ikut-ikutan saja, tapi ialah ajaran, ataupun kalau adat pun adat yang selari dengan agama, adat yang bersumberkan agama yang sah, yang ada sumbernya. Bukan kata orang tua-tua kita, nenek moyang kita dulu, orang-orang biasa saja, pak-pak lebay kampung, tapi mereka itu mengaji daripada Mekah, Madinah. Sebahagian mereka ialah orang alim yang benar-benar alim. Jadi banyak amalan orang Melayu kita di masjid kita, di surau kita, adalah berasaskan daripada ilmu, berasaskan daripada alim ulama. Kembali balik kepada dakwah Nabi Ibrahim AS.
pada kaumnya. Maka Nabi Ibrahim pun bertanya, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun, adakah kamu lihat apa yang kamu sentiasa sembah ni? Kamu fikirkan ke tidak berhala-berhala yang kamu sembah ni, wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim AS. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS menjelaskan, memperkenalkan Tuhan sekalian alam kepada kaumnya, dakwah pada kaum yang tidak beriman kepada Allah. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, dialah yang menciptakan aku. Allah SWT dialah yang menciptakan kita daripada tidak ada, kemudian dengan perantaraan, dengan sebab, dengan bersebab, adanya sebab dan musabbab, maka kita dilahirkan dengan ada perantaraan ibu dan bapa. Tapi ada juga yang Allah SWT tidak berhajat langsung, Allah SWT tunjukkan dengan ada ibu, tidak ada bapa, seperti Nabi Isa AS daripada ibunya Maryam AS, ataupun sebagaimana penciptaan Nabi Adam AS yang diciptakan daripada tanah liat, kemudian ditiupkan ruh. Maka Nabi Adam AS tidak diciptakan bukan daripada sebab ibu dan ayah. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, dia yang menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim AS, dakwah Nabi Ibrahim, dan dialah yang memberi hidayah kepadaku, dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang memberi makan kepada aku dan memberi minum kepada aku. Walaupun pada zahirnya kita lihat kita yang bekerja, kita yang mencari rezeki, kemudian membeli makanan, kemudian memasak makanan, ataupun mencari dengan usaha kita ada sumber air. Kita air yang disimpan, dimasak, diproses. Namun begitu hakikatnya, yang sebenar-benarnya Allah SWT yang memberi makan kepada kita dan memberi minum kepada kita. Itu juga ada dalam intipati dakwah, intipati bicara, perbualan iman, qaul tentang la ilaha illallah, yang kita perlu jadikan sebagai ulang kaji, kita perlu jadikan sebagai muzakarah. Alladhi khalaqani walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Di sini pun kita boleh huraikan, kita boleh muzakarah. Apabila kita sakit, apabila kita ini makhluk Allah SWT, yang pastilah sakit, yang sakit itu pun datang daripada Allah. Allah SWT yang uji kita dengan sakit, dan tidak ada yang dapat memberikan kepada mana-mana makhluk, mana-mana hamba penyakit ataupun mudarat melainkan dengan izin Allah SWT. Jika tak diizinkan, tidak ada satu orang pun yang dapat memberikan kesakitan, mudarat, walaupun dia mahu, walaupun dia hendak. Maka apabila seseorang itu sakit, wa idza maridtu, aku sakit, fa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan aku. Maka ini adalah asas iman. Kita perlu letakkan dalam keyakinan kita bahawa apabila seseorang itu sembuh, maka pastilah dengan izin Allah SWT, Allah yang sembuhkan. Walaupun dengan mata kita lihat dengan asbab, mesti dengan asbab. Kita lihat, kalau tak ada asbab maka takkan berlaku. Dan itulah fitrah, dan itulah perkara yang Allah SWT telah buatkan, telah jadikan. Mana apabila adanya asbab, maka adalah musabbab, adalah hasil.
Apabila ada usaha, adalah perbuatan usaha, maka adalah hasil. Apabila seorang itu sakit, maka dari segi syariat juga, dia perlu berikhtiar mencari ubat, perlu berikhtiar mencari penawar, mencari ubat untuk dia bertadawi, dia berubat. Dan antara ubat yang disebutkan di dalam Al-Quran, syifa yang disebutkan ialah madu, fihi syifa'ul linnas. Maka kita juga perlu ada muhasabah, kita perlu juga ada muzakarah, kita perlu inabah kembali kepada Allah Subhanahu Taala dengan meletakkan keyakinan terhadap perkara-perkara ini. Kita perlu yakin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala pada madu itu ada syifa. Walaupun apabila seseorang itu gunakan madu contohnya, maka dia juga perlu ada keyakinan hanya Allah SWT yang sembuhkan. Madu itu adalah sebabnya, ikhtiarnya. Jadi di akhir zaman ini, di waktu-waktu kita diuji dengan penyakit, dengan wabak ini, maka di samping kita kembali ataupun kita berusaha menjaga perkara-perkara yang perlu kita jaga, yang perlu kita ikut peraturan, prosedur, mengelakkan diri daripada penyakit, mengelakkan diri daripada menjadi sebab orang mendapat sakit, maka jangan kita lupa, kerana inilah asas utama. Kerana dengan inilah bantuan Allah SWT akan datang pada kita. Kerana dengan inilah Allah Ta'ala akan redha kepada hamba-Nya, iaitu kembali beriman kepada Allah SWT, kembali memantapkan iman. Bukannya tak beriman, bukannya kalau tidak, bukannya apabila kita berusaha mengambil asbab, berusaha dengan berikhtiar mengambil ubat contohnya, itu bermakna kita tidak bertawakal, tidak. Namun begitu, kita ini zahirnya apabila kita sakit, kita akan lebih cenderung kepada ubat. Kita bukan sebagaimana iman kita ini ialah iman yang kita perlu usahakan. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dapat iman dengan mujahadah, susah payah masuk Islam, terima agama ini dengan penuh pengorbanan. Maka mereka usaha atas iman mereka, mereka jaga iman mereka, dan mereka sayang, mereka menghargai iman mereka. Jadi lihat contoh-contoh yang mereka telah tunjukkan. Maka kita bandingkanlah dengan usaha kita. Bukan bermakna kita tidaklah orang yang membincangkan tentang tawakal, membincangkan tentang pembincangan iman, nafi makhluk, isbat Allah Subhanahu Taala ini menafikan ikhtiar. Ataupun orang yang apabila ditimpa musibah, maka pertama sekali sebenarnya memang betul dia perlu merujuk kepada yang memberikan musibah itu, yang menguji itu, iaitu Allah Subhanahu Taala. Dialah yang menjadikan ataupun mengizinkan musibah itu terkena pada manusia. Maka kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, apabila mereka ditimpa musibah, ada berita kematian, maka mereka akan dahulukan dengan solat, sembahyang 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itu kita boleh mulakan ataupun kita kembali balik muzakarah, kembali balik mula perbincangan ataupun cerita-cerita untuk meningkatkan iman kita. Tajdid qaul la ilaha illallah, memperbaharui qaul la ilaha illallah, iaitu kita banyak bermuzakarahkan bersama dengan saudara mara kita, dengan jemaah kita, dengan sahabat handai kita, bagaimana kekuasaan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala yang sepatutnya kita tahu dan yang sepatutnya kita fahamkan dan kita sematkan di dalam hati kita. Itulah lebih kurang
daripada asas ketiga, iaitu Allah SWT Maha Berkuasa, asas Al-Qudrah yang dibawakan di dalam kitab ataupun sebahagian daripada kitab 40 asas akidah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada faedahnya yang baik yang dapat difahami itu daripada Allah SWT. Yang kurang difaham ataupun yang kelemahan yang ada itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dapat dihindarkan oleh Allah SWT daripada sebarang fitnah, wabak dan juga makar orang-orang kufar, orang-orang musyrikin la'natullahi alaihim. Allahumma ansurna alaihim. Allahumma ansurna alaihim. Allahumma ansurna alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.